warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung muka surat 370, masalah 384. Masalah 384, bermusyawarah dengan Tuhan. Hadis masalah 384. Jumpa Kak Som? Tolong tengok Sa'alib. Masalah 384. Tengok masalah dia. Mai dia cari, mai. 393, dia masalah 384. 384. Ni. Siapa lagi yang perlukan bantuan? Opa cik jumpa. Balik, tolong tengok opa cik. Patut tak jumpa kitab lain. Tu Ihya Ulumuddin. Banyak kitab. Duk di Al-Barakah ni, kalau tak alim kita tahu. Kitab betul lupa banyak. Bahrul Madhi. Tujhe dekha koi jana sanam, pyar pata hai divana sanam. Apa yang hakikat jahil. Tiga 370. Okey, mudah-mudahan kelas berjalan lancar lah, ya. Tak tercari-cari kitab lagi. Baik, bermusyawarah dengan Tuhan. Nabi SAW bersabda, wa min syaqawati bani Adam tarkuhu istikharatallahi. Nabi berkata, dan setengah daripada kecelakaan anak Adam ialah meninggalkan ia daripada menuntut yang lebih baik, apa-apa satu yang nak diperbuatnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min syaqawah, jangan buh nama anak syaqawah, kecelakaan, kebinasaan. Daripada salah satu daripada kebodohan, kecelakaan ialah yang terjadi kepada ibni Adam, anak-anak Adam, tarkuhu, meninggalkan istikharatullah, beristikharah dengan Allah. Itu salah satu daripada kecelakaan, kebodohan, kebinasaan kepada manusia.
Nak buat sesuatu tak tanya, tak minta, tak buat istikharah kepada Allah. Pagi ni kita tengok istikharah. Okey, pagi ni kita tengok istikharah. Nak masuk al-barakah ni pun kena buat istikharah. Bukan metropo. Tengok dulu bagus tak masuk al-barakah ni. Buat istikharah. 3 malam buat istikharah. Duk nampak Ustaz Kazim tersenyum je sambil duk makan kangkung. Elok lah tu. Kangkung warna hijau. Dia kalau kita mimpi jumpa dengan warna hijau, tu tanda dia elok. Mimpi air mengalir. Lepas-lepas kita mimpi buat istikharah, kita mimpi. Okey, orang Minang Kak Som. Kak Som jangan tolak terus. Orang berkenan. Maka Kak Som pun buat istikharah. Duk nampak Haji Usuk tu nak mandi dalam sungai. Air tenang mengalir. Tapi kalau airnya laju macam air kepala air tak payahlah. Tapi kalau Haji tu mandi elok je. Tu maknanya boleh terima. Contohnya. Itu tanda-tanda istikharah berjalan. Kita mimpi air yang mengalir, kita mimpi kehijauan, ketenangan. Okey, proceed, jalan, insya-Allah. Mimpi apa? Mimpi pakaian putih pun bagus. Okey, yakni seseorang yang hendak mendatangkan suatu hajatnya seperti bermusafir. Tuan-tuan sekarang ni nak pergi umrah, ada 3 package travel. Nak ambil travel mana supaya tidak timbul trouble? Travel yang trouble. Buat istikharah. Jangan besok nak pergi, hari ni buat istikharah, mana maunya. Sebelum ni nak pergi bulan 12 ni, katalah nak pergi bulan 12, sekarang bulan 10 buat istikharah lah. Aku nak pergi dengan travel mana? Buat bermusafir. Buat istikharah. Atau berniaga. Kita ni nak berniaga air jagung. Buat istikharah. Elok ke tak elok berniaga ni? Ataupun mendatangkan apa-apa maslahah besar bagi dirinya. Nak belajar, anak kita nak masuk universiti mana, ada 2-3 tawaran college universiti. Yang ni hantar surat, yang ni hantar surat, minta masuk universiti college dia orang. Padahal SPM anak kita benteruk, tapi boleh masuk college. College pun college universiti lah. Buat istikharah. Yang dinilai ke bagus, yang dipaham ke bagus. Ataupun berkahwin, maslahah. Kahwin ni maslahah yang besar. Bila orang datang Minang kita, jangan tolak terus. Jangan tolak terus, buat istikharah dulu. Jangan terima terus, buat istikharah dulu. Kadang-kadang hati dah berkenan, tak payah buat istikharah. Itu masalah. Habis tu kita orang bercinta dari tadika, Ustaz. Apa lagi nak istikharahnya? Kita dah kenal hati budi dia. Dari tadika kita berkawan sampai tingkat 5. Masuk universiti pun kita berkawan sampailah sekarang. So, I rasa I dah kenal dia. Terpulang. Kamu kenal yang lepas, yang akan datang. Yang Allah bagi tahu ni benda yang akan datang. Itu nama dia istikharah. Benda hak lepas tu lepas dah. Macam kita dah beli kereta, nak buat istikharah apa lagi, dah beli. Sepatutnya sebelum beli kereta tu buat istikharah. Elok tak elok aku ni beli kereta ni. Jadi benda apa yang kena nak buat istikharah ni? Benda yang harus. Ulang balik, perkara yang harus. Perkara wajib jangan buat istikharah. Elok tak elok pakai tudung, istikharah dululah. Jangan.
Elok tak elok aku ni nak sembahyang subuh, istikharah dululah. Itu nama dia bahalul, nama dia. Benda yang dah wajib tak payah buat istikharah, buat sahaja. Yang kata benda yang kena istikharah ni apa? Perkara yang harus. Apa dia perkara harus? Musafir, berniaga, membeli barang, beli rumah, beli kereta, bernikah, bercerai. Suami kita ni panas baran apa semua, buat istikharah tu. Nak cerai ke tak cerai, nak menikah dua, buat istikharah tu. Dengan merembat ya, ataupun akak-akak nak jadi madu, buat istikharah dulu. Minta petunjuk, elok tak aku jadi madu, elok tak aku bermadu dengan dia. Buat istikharah. Jangan dah menikah sanggup jadi yang nombor dua, lepas tu baru nak buat istikharah, elok ke tidak. Baik, begitulah orang yang beriman, sikit-sikit minta petunjuk daripada Allah, sikit-sikit minta mengadu pada Allah, sikit-sikit pun dia tanya pada Allah. Nama dia apa itu? Namanya ialah bermusyawarah dengan Tuhan. Ini sepatutnya. Ustaz nak cocok vaksin macam mana Ustaz? Musyawarah dengan Tuhan dulu. Nama dia istikharah. Berapa ramai yang tak istikharah? Mai tak ada. Istikharah dulu. Bukan setakat yang nak cocok tu istikharah, yang nak paksa orang tu pun kena istikharah. Orang yang nak paksa orang supaya ambil tu pun dia pun kena istikharah. Jangan ikut cakap orang. Minta petunjuk daripada Allah, elok tak elok aku buat benda ni. Jangan langsung tak libatkan Allah. Kita ni numpang hidup atas bumi Allah. Makan Allah punya, udara Allah punya, semua Allah punya. Tiba-tiba tak tanya pada Tuhan kita. Merembat ya, orang kata buat-buat. Sabar sat dulu, istikharah dulu. Minta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka mahulah dia menuntut kepada Allah Ta'ala apakah yang lebih baik, adakah nak diperbuat atau jangan diperbuat. Maka sebelum diperbuat, mintalah izin kepada Allah dengan berkata, ya Tuhanku, jika adalah perkara yang aku hendak buat ini baik kepada aku, maka berilah taufik akan daku buat meluluskannya ataupun mencapainya, dan jika tidak baik kepada aku, maka jauhkanlah dia daripada aku. Ini satu contoh berdoa istikharah. Sebut dalam bahasa Melayu senang, bahasa kita. Ya Allah, aku bermohon kepadamu ya Allah, kalau benda yang aku nak buat ni baik pada aku, berilah taufik pada aku ya Allah. Kalau benda ni tak baik pada aku ya Allah, jauhkanlah dia daripada aku ya Allah. Itu doa untuk kita beristikharah, minta petunjuk daripada Allah. Dengan beristikharah seperti itu atau dengan berpelaturan di dalam hukum syarak, di dalam bab sembahyang istikharah, maka menunjukkan perbuatan orang yang demikian itu ada haluannya. Kenapa kita kena istikharah? Kerana nak tunjuk bahawa kita ni ada haluan, hala tuju. Kita ada penghulu yang perlu diikut dan yang diperbuat apa-apa perbuatan. Kerana itu berbahagialah dan mencapailah beberapa keuntungan. Dan kalau kita ikut daripada penghulu kita, Tuan kita yang memberikan ilham taufik, maka selamatlah kita, berbahagialah kita. Sebaliknya, meninggalkan yang demikian, celakalah dia, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa min syaqawati bani adam sakhtuhu bima qadallahu lahu
Dan setengah daripada kecelakaan anak Adam ialah membenci dan marah dengan apa yang telah dihukumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ada tengok ada dua perkara yang mendapat kecelakaan, kebinasaan. Pertama, bila nak buat sesuatu tidak minta petunjuk, maka kecelakaan untuk dia. Dua, bila Allah dah reda, bila Allah dah tentukan, dia tak suka dengan ketentuan Tuhan, orang ni pun dipanggil celaka. Apa yang Allah Ta'ala bagi, reda. Apa yang Allah Ta'ala uji pada kita, reda. Allah bagi apa pun, reda. Jangan duk merungut, jangan tak puas hati, jangan duk jadi benda tak betul, bunuh diri lah, apa lah, membawa diri lah. Kalau kita tengok zaman dulu-dulu, semua cerita tak reda dengan Tuhan. Zaman dulu-dulu, tahun 50-an, tahun 60-an, tengok cerita air mata duyung, sampai jadi mati, duk tunggu makwa dia duk tepi pantai atas batu. Makwa dia ni anak raja, pantang anak raja, tak boleh nikah dengan orang biasa-biasa. Anak raja tu nak juga, bila nak pergi nikah, tiba-tiba jadi duyung, melompat-lompat gede-gede masuk dalam laut. Ni cerita. Hero dia Nurdin Ahmad dengan apa? Fatimah Ahmad. Siapa agak lupa. Kan Salma Ahmad, Fatimah Ahmad. Kan Suraya Harun. Tahu pakcik ni Suraya Harun. Masya Allah. Bukan El Suraya, Suraya Harun nama dia. Suraya Harun ni isteri Mustafa Ma'ruf, cerai dengan Mustafa nikah dengan Cik Gurus. Jadi terjun masuk dalam laut, jadi ikan duyung, meratap, merintihlah si Nurdin Ahmad sampai mati. Ni contoh. Padahal dia dah ada makwa lain, dah ada perempuan lain nak kat dia. Hak muka Mak Saleh tu, nama pak tu, anak Tanjung Perak. Tapi pasal tak mau reda, tak ada jodoh, macam Kasim Selamat, menangis siang malam, buta. Ini cerita-cerita yang menjadikan kita ni tak reda dengan Tuhan. Jadi ambil pengajaran daripada cerita ni. Islam tak bagi macam tu. Sekadar tak menikah dengan orang Cameroon tak rugi apa. Tak ada orang Cameroon, ada orang Nigeria, apa masalah. Tapi jiwa kita ni lemah. Maka orang ni kata Nabi, wa min syaqawah, di antara kecelakaan bila tidak redha. Baik. Kemudian, maka selalu berlaku kebencian itu pada masa kena kemalangan atau apa-apa balak seperti di atas tadi keterangannya. Bila masa yang jadi tak redha tu, sekarang redha lah. Sebab tak jadi apa? Tak jadi apa, redha. Bangun pagi, semayang, nasi lemak, setrika baju, okey, bawa kitab, naik basikal, main kelas. Masa tu redha. Redha tak? Redha. Pasal tak jadi apa? Masuk dalam kelas, kerusi dia, tempat dia orang ambil. Macam mana Kak Som? Nak redha ke tak redha? Apa perkataan yang mula-mula keluar? Bodoh betul. Dah tahu tempat orang ambil, buat apa? Nampak? Itu dia sikap perangai. Saya ni kalau tuan-tuan ambil kerusi saya ni, ambil lah. Duduk atas ni tak apa. Saya duduk bawah pula. Saya redha ya. Agak-agak siapa berani.
Jadi manusia ni dia akan jadi tak redha bila sesuatu jadi kat dia. Masuk dalam kelas tak perasan pintu cermin. Dia nak hambat kelas dah mula. Langgarnya cermin. Relai pintu tu. Dia mula sebut macam-macam. Itulah kalau dia orang bubuh stiker boleh. Demo tak bubuh stiker dekat cermin tu, makcik tak perasan lah, pada dah 8 tahun tak ada stiker. Tak pernah ada stiker apa. Awas cermin tak ada pun. Pasal apa yang 8 tahun tak hentak pun? Pasal apa hari ni hentak? Takdir Tuhan. Nak kata apa? Mungkin pada masa tu dia kelang kabut, masa tu dia lupa, masa tu dia dah tak ingat. Allah lupakan dia. Nak kata apa? Allah nak test, nak tengok kau sabar ke tak sabar, redha ke tak redha. Kata Abu Isa, bermula ini hadis gharib, tiada diketahui melainkan ini hadis daripada Muhammad bin Humaid. Baik. Masalah ingkarkan qadar. Jadi tuan-tuan, untuk masalah 384, jadi kita kena buat istikharah. Ulang balik, recap balik. Istikharah bab apa? Bab yang harus. Bab haram jangan istikharah. Jangan istikharah. Kita ada anak gadis. Satu hari anak gadis tanya, mak minta izin, hari Ahad ni boyfriend saya nak ajak saya dating. Sekarang panggung wayang dah buka, kita orang nak tengok wayang Love in Tokyo. Lama tak? Nama punya Biswajibnya. Lama punya cerita. Mak kata, kejap, mak buat istikharah dulu. Tak payah buat benda haram. Tak boleh. Boleh lah mak. Tak boleh, haram. Lepas tu bawa bapak kamu sekali tak apa. Bapak tengah-tengah, pak ua kamu belah kanan, kamu belah kiri. Yang tu boleh. Kalau pak ua kamu nak raba bapak kamu, tak apa. Jadi benda haram tak payah istikharah. Yang kena istikharah benda apa? Benda harus. Okey, buat. Bagaimana nak tahu kita dapat petunjuk? Kita semayang sebelum tidur. Pukul 11 nak tidur, buat istikharah. Mohon ya Allah, kalau benda ni baik pada aku, kau permudahkanlah, kau tunjukkanlah jalannya. Kalau perkara ini tidak baik pada aku, ya Allah, jauhkanlah daripada aku. Maka tidurlah dengan fikiran kosong, semata-mata minta petunjuk Allah. Jangan tidur dalam keadaan memang dah pilih. Yang datang Minang tu, katalah yang datang Minang tu Amin boleh lah sebut, dia tak kahwin lagi. Kalau saya sebut yang datang Minang tu Ustaz Kazim, gatal punya ustaz. Amin tak apa, dia bujang. Nak sebut Alik pun tak boleh, Alik on the way. Kan on the way pula Alik ni. Nak sebut Alik tak boleh. Katalah Amin main Minang. Jangan terima terus. Jangan dah set dalam kepala otak, amin, amin, amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Memang dapat amin lah. Masa kita nak buat istikharah pasal amin tu datang Minang, kosong terus. Jangan hati ni nak pergi pada amin. Betul-betul kosong, minta petunjuk. Gitulah. Jangan kita sebelum tidur tu macam mana pun nak amin juga, apa pun nak yamin juga, tapi apa pun buat istikharah, tapi nak amin juga, memang keluar amin. Boleh faham cara istikharah lah. Maka kita pun tidur, tak jumpa apa, tak nampak apa dalam tidur kita, tak ada mimpi.
Sebab apa? Sebab tak tidur. Sampai ke subuh tak tidur. Tak mimpi pun, mak kamu tidur tak? Tak ada tidur lah. Kenapa tak tidur? Teringat ke Amin. Sudah, memanglah tidur lah. Minta petunjuk Allah, tidur. Maka kadang-kadang petunjuknya datang dalam tidur, dalam mimpi. Amin bercahaya, baju putih, duk senyum kat kita, bodoh babai kita. Maka besoknya, mak, okey, Amin, dua pilihan. Satu pilihan pun buat istikharah, dua pilihan buat istikharah, tiga pun. Amin, aman, amun. Mana satu aku nak buat ni? Tiga orang datang mina aku ni, amin, aman, amun. Buat istikharah. Mana? Ustaz yang datang seorang je, ustaz. Amin seorang je. Tak payah istikharah lah. Kena istikharah juga, walaupun seorang, walaupun satu calon sahaja. Yang kedua, kadang-kadang kita mimpi malam tu mandi sungai, kita berjalan dalam taman yang cantik, berwarna-warni, keindahan taman syurga loka. Itu tandanya baik. Tak pun kita mimpi kita masuk masjid, Masjid Kubah hijau, cantik sangat, tak tahu taman mana Ustaz. Lawa sangat. Kubah warna apa? Warna hijau. Dia ada berapa tiang? Ada 2 tiang. Masjid warna apa? Warna putih sikit, lepas tu tepi dia tu macam hijau-hijau sikit, cantik, tak tahu tak mana masjid tu. Masjid tu ada kat sebelah hang tu, kampung tu. Hang tak nak pergi masjid hang. Makna dia suruh pergi masjid lah tu. Mimpi masjid ataupun mimpi dengan dia jadi imam kita. Mimpi jadi imam elok sangat. Orang hak Minang kita tu kat Som jadi imam kita, jadi imam pada kat Som. Haji Usop ni, subhanallah, bongkok dah jadi imam dua-dua. Allahu akbar. Kak Som terima, Kak Som. Okey, insya-Allah tegak balik badan ni. Kadang-kadang dia tak mari dalam mimpi. Besok pagi orang telefon. Dia kata, aku tadi pancit motor Zahoy. Apa tu? Ya Allah, nak tolak motor mana aku larat, aku gaut. Tiba-tiba datang si Amin. Ya Allah, baiknya dia yang tukar tayar. Dia buka tayar motor aku, dia pergi tukar di kedai, dia pasang balik. Ya Allah, kalaulah aku ni bujang, aku ambil si Amin tu Zahoy. Itu pun satu petunjuk. Orang datang bagi tahu. Melainkan dia berpakat lah. Zah tu pergi cerita dekat dia, malam ni nak buat apa? Nak buat istikharah lah. Amin tu bagus ke tidak? Zah pergi cerita pula dekat Amin. Dia pakat buat cerita. Hang ceritalah pecah tayar ke, pancit ke, aku tolong hang. Esok hang telefon dia pagi-pagi. Yang tu rekaan. Ni bukan rekaan, dia cerita betul. Ya Allah, tak tahu nak habang lah, Amin baik sungguh lah, siapa dapat dia bertuah lah. Maka itu pun satu petunjuk. Jangan hanya nampak petunjuk tu dalam mimpi. Kadang-kadang petunjuk tu datang daripada penceritaan orang. Yang ketiga, petunjuk tu datang daripada ketenangan jiwa. Rasa tenang, rasa sejuk, rasa tenteram, berbunga-bunga je rasa. Maka mudah-mudahan itulah istikharahnya yang tepat. Okey, guyuk-guyuk kata baik ya Amin. Aduh, Syima kata senyum Amin hari ni. Saidah kata tegak pinggang kau. Okey. Baik, engkarkan qada. Tajuk kedua, Diha Izati. Assalamualaikum ustazah. Bukan ustazah, ustaz. Okey, baik. Engkarkan qada, engkarkan qadar. Ketahuilah wahai saudaraku, bermula mengingkari qadar
seperti dikatakannya bahawa Allah Ta'ala tiada mentakdirkan apa sesuatu daripada azali ke atas makhluknya, dan kita ini memperbuat baik dan jahat dengan tiada takdir, bahkan ianya terbit daripada kita dan kudrat iradat kita. Maka yang demikian itu membawa kepada kufur dan bid'ah, sebagaimana yang berlaku di zaman sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Begini hadisnya: An Nafi' anna ibn Umar ja'ahu rajulun faqala inna fulanan yaqra'u 'alaika salam. Diriwayatkan daripada Nafi' bahwasanya Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma telah datang akan dia seorang lelaki, maka lelaki itu berkata, wahai anak Umar, ya ibnu Umar, bahwasanya si anu itu mengucapkan atas engkau salam, inna fulanan yaqra'u 'alaika salam. Dia kata, wahai Abdullah, dia tu sahabat kita tu kirim salam dekat engkau. Okey, kirim salam dekat engkau. Faqala lahu, maka berkatalah bagi lelaki itu, innahu balagani annahu qad ahdatha fala tuqri'hu minni salam. Hai lelaki, bahawanya telah sampai khabarnya akan daku bahawasanya sesungguhnya ia telah membuat bid'ah. Dikatakan Tuhan tiada mentakdirkan sesuatu bagi makhluk pada azali, maka yang demikian itu bid'ah yang besar pada i'tiqad, kerana mengada-adakan yang tidak ada dalam agama. Jangan kamu duk ucapkan salam dia kepada aku, kerana tiada sepatutnya aku jawab salam dia. Kata anak Umar Al-Khattab. Orang ni datang jumpa dia, tuan, si Polan kirim salam dekat tuan. Kata anak Saidina Umar, tak payah jawab salam. Aku dapat tahu bahawa dia tu mengatakan Allah tidak mentakdirkan sesuatu. Allah tidak mentakdirkan sesuatu. Aku dapat tahu dia cakap macam itu. Percakapan macam itu merupakan satu bid'ah yang besar terhadap akidah, bila mengatakan Allah tidak buat sesuatu tentang sesuatu kejadian. Orang yang macam ni aku tidak berkehendak menjawab salam dia. Tegahnya tuan-tuan Abdullah bin Umar. Kita hari ni pula orang kafir bagi salam sibuk nak jawab. Dia orang bagi salam, apa salahnya jawab? Apa salahnya bagi salam pada orang kafir? Dia orang sendiri pun tak pernah sujud pada Allah, kau nak jawab salam dia orang. Ada pula bila mati orang kafir, orang Islam pula doa semoga rohnya dicucuri rahmat. Kepala otak engkau. Bayangkan orang Islam ni pun yang mengatakan bahawa Allah tak buat kerja, Allah tak buat takdir sesuatu pun Saidina Abdullah bin Umar tak nak jawab salam dia. Bayangkan kalau orang tu tak mengaku Allah sebagai Tuhan, apa mulia orang tu? Ini kena faham ni tuan-tuan ni tentang persoalan akidah kita ni. Baik. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sebab aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi hadhihi al-ummah aw fi ummati asyakku minhu khasfun wa maskhun aw qazfun fi ahli al-qadar. Adapun pada umat ini, ada pada umatku, yakni Sya'rawi, yang syak daripadanya itu akan berlaku 3 kejadian, 3 bala musibah yang menimpa kepada umat aku. Pertama, khasfun, ditelan dek bumi. Wa maskhun, diubah daripada rupa asal.
au qazfun, ataupun diturunkan hujan batu daripada langit akibat daripada pahaman ini. Ada 3 bala yang menunggu. Gempa, diubahnya rupa makhluk manusia ni, dan yang ketiganya hujan daripada langit berupa hujan yang membinasakan, yang datang daripada langit. Masalah 386, telan dek bumi. Bermula telan bumi, dihapuskan rupa asli dan dihujani dengan batu daripada langit, telah datang hadisnya yang menyebutkan tiadalah berlaku ke atas umat Muhammad. Oleh kerana Allah Ta'ala telah memuliakan Nabi, maka tidak diturunkan azab seperti mana azab yang telah diturunkan kepada umat-umat yang terdahulu daripada kita. Maka pula hadis ini menyebutkan berupa 3 jenis azab. Nabi minta supaya kita ni tak dapat azab macam umat dulu-dulu. Allah makbulkan. Habis tu macam mana pula ni ustaz? Dalam hadis ni kata ada pula azab 3 ni. Seolah-olah berlawanan antara 2 hadis ni. Ulama menjawab, makna hadis tiada diturunkan azab ke atas umat Muhammad seperti azab Nabi dulu-dulu, ialah tiada diturunkan kena meratai semua. Bahkan yang kena adalah setengah-setengah tempat, atau pada setengah tempat tiada kena, dan pada setengah tempat, dan beberapa takwil lagi. Nabi minta supaya kalau Allah nak turunkan azab, janganlah diturunkan azab macam umat Nabi Nuh, habis banjir. Allah makbul tak doa Nabi? Makbul. Tapi ada tak banjir sekarang? Ada tak? Ada. Semua kena ke? Tak. Kadang di China banjir, kadang di India banjir. Tempat kita tak kena. Kadang di Arab banjir, tempat kita tak kena. Dulu banjir di China ni punya teruk, tempat kita tak kena. Gempa bumi berlaku di Indonesia contohnya, di Sumatera, tempat kita tak kena. Macam itulah, bukan langsung tak ada. Ada. Tanah runtuh ada tak? Ada. Dia jadi dekat jalan nak pergi Cameron Highland, tanah runtuh. Kat Ian, kat Manjui tak jadi. Itulah bala Tuhan. Ulama kata bala yang Allah turun, dia tak turun merata, hanya setempat saja. Habis tu ustaz, yang penyakit sekarang ni semua kena je mana? Satu dunia kena ni ustaz, apa cerita? Jadi bercanggah tak sekarang dengan hak Nabi kata, kalau turunkan bala satu dunia takkan kena. Sekarang ni semua kena tak? Satu dunia tak kena sekarang ni? Semua kena. Jadi bila semua kena, bercanggah tak dengan hadis Nabi? Bercanggah. Sebab tu saya kata kena siasat balik. Bala yang Allah turunkan, dia tak turun semua. Tetapi kalau bala itu ciptaan manusia, boleh kena semua. Sebab ada satu kuasa yang lain yang buat benda itu. Boleh faham maksud saya kat Zoom? Kalau Allah bagi denggi, agak-agak denggi bahagian mana yang kena? Manjui kena denggi. Di Tapah kena wabak denggi? Tak kena. Wabak denggi menyerang Brazil, Amerika Syarikat tak kena. Dia bukan wabak denggi tu satu dunia kena denggi. Allah takkan buat macam tu. Nabi dah mohon doa. Habis tu yang berlaku sekarang ni, semua kena ni ustaz, semua tempat kena ni, satu dunia. Itu bukan wabak yang Allah bagi.
Saya kata banyak kali dah, cuba siasat balik daripada mana datang ni. Kalau denggi datang daripada nyamuk, kalau malaria datang daripada nyamuk, kalau Ebola datang pada beruk. Yang hak sekarang ni daripada mana? Seorang tak boleh bagi jawapan. Dulu kata pada kelawar, dia kata tak, bukan. Lepas tu kata pula daripada pasar babi pula, pasar beruk, pasar babi. Dia berkata tak ada apa, kami dah siasat, tak ada. Habis tu daripada mana datang ni? Bukankah mungkin ada orang yang menciptakannya? Maka kalau nak selesaikan masalah ini, selesaikan daripada pangkal dia. Cari siapa yang membuatnya, cari dari situ, baru selesai. Macam kita dapat satu musibah, dapat penyakit, kita cari tak punca dia? Dapat. Makcik dapat apa? Kencing manis. Apa punca kencing manis makcik? Tak tahulah makcik, bukannya makan manis-manis. Makcik makan nasi, makanlah sehari berapa kali? 8. Itulah punca dia. Memanglah makcik tak makan gula, tapi dalam nasi tu ada gula. Makcik tak boleh makan nasi banyak-banyak. Tak tahulah itu, tak ada gula pun, nasi je pun. Memanglah dia gula yang tersembunyi. Daripada makcik makan nasi, baik makcik makan gula. Maknanya kita tahu punca, baru dapat settle masalah. Macam paip bocor. Bila paip kita bocor, adakah kita nak tahan saja paip tu, air tu tahan timba ya? Inilah cara satu-satunya nak menyelamatkan air daripada tumpah. Kita tahan timba, agak-agak timba tu penuh tak? Penuh juga. Pi ambil pula tong pula. Inilah satu-satu caranya nak menghalang air daripada tumpah. Agak-agak bila nak selesai? Nak selesainya ialah cari di mana tempat paip tadi bocor, tukar paip dia, repair tang situ, hilanglah bocornya. Bukannya pergi tadahkan air yang terkeluar, terpancuk daripada paip tadi, pergi tadah timba, lepas timba besen, lepas besen tong, lepas tong drum. Sampai bila tak selesai? Masalah yang kita buat sekarang ni macam tu. Balik kepada punca. Kenapa tak cari puncanya? Settlekan daripada situ. Baik, kemudian maka masalah 6 orang dan 6 macam orang yang kena laknat oleh Allah dan sekalian Nabi, sebagaimana tersebut dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sittatun la'antuhum wa la'anahumullah wa kulli nabiyyin kana. Diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 6 orang yang telah aku laknat akan mereka, kerana Allah Ta'ala juga melaknatnya. Demikian juga sekalian Nabi pun turut melaknat dan mengutuk mereka. Kata Nabi, ada 6 jenis orang yang aku laknat. Kenapa aku laknat? Sebab Allah pun mengutuk mereka. Malah sekalian para Nabi mengutuk mereka. Az-zaidu fi kitabillah. Yang pertama, orang yang menokok nambah pada kitab Allah. Sebab tu ada ajaran yang mengatakan Al-Quran ni tak cukup lagi, dia tambah lagi surah, dia tambah lagi juzuk. Ada jenis
ajaran yang terpesong. Dia kata Nabi Muhammad tak dapat habis lagi Al-Quran tu, maka mereka pun tambah lagi ayat Quran dan dikatakan ayat Quran padahal bukan ayat Quran. Ni golongan Syiah, ditokoknya Al-Quran lagi. Maka golongan ini dilaknat oleh Nabi, yakni benda yang tiada dalam kitab diada-adakannya, seperti orang Yahudi menambah kitab Taurat, dibuang. Yang dia tak suka dia buang, kadang-kadang dipalsukan dia. Maka orang az-zaidu fi kitabillah, mereka ni dilaknat oleh Allah, oleh Nabi dan sekalian Rasul. Baik, yang kedua, wal mukadzibu biqadarillah. Yang kedua, daripada orang yang kena laknat itulah, iaitu orang yang tidak percaya dengan qadar Allah, malah mengingkari qadar Allah, dibilangnya takdir itu tidak ada. Orang ni juga dilaknat oleh Allah. Dia mengatakan Allah tidak mentakdirkan sesuatu. Macam tadilah, masuk dalam kelas berlaga dengan cermin pintu. Dah takdir Tuhan, nak kata apa? Kita keluar nanti kasut kita hilang, dah takdir. Cari merata, kasut bata, cari tak jumpa. Tunggu kok orang pinjam masuk dalam tandas, tak ada juga. Alhamdulillah, kasut aku orang ambil, gantikanlah kasut yang lebih baik daripada itu ya Allah. Itulah sifat orang beriman. Bukan dia maki babi, setan punya banyak kasut, kasut aku juga dia ambil. Haram tu. Mai hablah utara sikit, anak haram tu. Anak haram dia tu belum. Sabar, dah takdir nak kata hilang. Kaki ayam lah balik, pakai kasut lain pula datang, hilang lagi. Hei, toyol ke curi makcik, dah 2 kali hilang. Maka besok hari ketiga tak payah pakai kasut. Hilang tak? InsyaAllah tak hilang. Kalau hilang juga kaki tu, tak tahu nak apa lah. Kasut tak hilang, pasal kaki makcik pula udah potong 2 besar. Oh, bukannya susah. Takut kasut hilang, jangan pakai kasut. Takut laki kita menikah lain, jangan berlaki. Selesai masalah. Hidup kita senang je. Senang punya hidup kita saja menyusahkan hidup kita. Baik, wal mutasallitu bil jabarut li yu'izza bidzalika min adallallah wa yudhilla man a'azzallah. Kadang-kadang hati kita ni tak tenang. Mai semayang di barakah tenang tak? Tak tenang. Pasal pintu kunci tak tahu. Tengah duk semayang zuhur tu, kunci tak tahu. Rasa kunci, tapi rasa macam tak kunci. Elok aku keluar tadi, Som panggil, duk jawab dia, terlupa kunci ke tidak. Sampai habis rakaat 4, kunci tak tahu. Tak tahu kunci, tak tahu. Pak saya apa yang susah hati sangat kunci tak kunci? Pak saya ada barang mah, ada gelang 2 urat, rantai 4 utas, subang 4 bentuk, cincin 6 bentuk. Maka dengan sebab menatang tu, hati tenang tak? Tak tenang. Ambil benda ni, panggil anak-anak, nah, kamu satu, kamu satu, kamu satu. Kami laki mak, bagi bini kamu. Aku tak nak pakai dah benda-benda ni, menyusahkan aku. Akhirnya sekarang senang hati, tak payah fikir lagi nak hilang, tak payah fikir lagi nak susah hati. Ada orang cakap, makcik bawa ustaz barang kemas, tiap-tiap kali ke surau makcik bawa.
Senang kan dalam beg. Tengok-tengok beg pula hilang. Susah hati tak? Sebab itu benda yang menyusahkan, buang aja. Ada ramai orang-orang hak bila sampai satu peringkat dia tak mau dah barang mah apa. Kalau boleh gigi mah mak ni kamu nak ambil lah lemak noi. Nyusahkan mak aja. Sebab tu rumah dia tak berkunci. Dia tutup je. Hai, Som, kunci lah. Kalau dia nak ambil lah, bantal busuk aku ada. Ada spender aku, kain dalam ambil lah. Maramah pun tak ada. Yang adanya cerik dengan periuk nasi. Nak ambil lah. Tak ada apa pun kata dia. Jadi hidup kita jadi senang. Sebab tu ada orang satu tahap dia tak mau apa dah dunia, dia hanya nak akhirat dia sekarang. Dia duk tumpu yang itu, berlebih menenangkan jiwa dia. Sebab orang datang minah pun dia tolak. Tak naklah ustaz, tak naklah, nak buat ibadat je ustaz. Sekarang nak pergi mana pun senang, tak ada berlaki. Dah orang nak ambil lah, tak naklah. Tak nak fikir dah buat laki-laki ni ustaz, nak semayang je sekarang, nak qada semayang. Dia ingat yang tu je. Tapi kalau yang datang tu muda sikit, insya-Allah lah, sudah tuan. Trend orang sekarang kan, perempuan tua menikah orang muda. Baik, kemudian dan dialah yang mengerasi kekuasaannya dan kekuatannya supaya menjadikan mulia dan dihormati. Yang ketiga, siapa yang dilaknat oleh Allah mengerasi dengan kekuasaannya dan kekuatannya supaya menjadikan mulia dan dihormati. Ini dia. Orang yang ada kuasa menggunakan kuasa dia supaya orang takut pada dia, orang hormat kepada dia. Dengan demikian itu akan mereka dihina oleh Allah, menjadikan hina dan leceh mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang macam ni dilaknat, dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni nombor 3. Orang yang menggunakan kekuasaan dia, menggunakan kuasa yang dia ada, memaksa kepada orang, menjadikan orang takut kepada mereka, tunduk kepada mereka, patuh pada mereka, taat pada mereka, memaksa mereka dengan macam-macam paksaan. Ini pemerintah yang zalim, dilaknat oleh Nabi, Allah dan Rasul keseluruhannya. Baik, seperti pemerintah yang zalim, yang suka menceburkan dirinya dalam maksiat, maka dilarangnya dan dikerasnya akan ulama dan orang-orang yang taat menurut orang yang berbuat maksiat dan melakukan maksiat sepertinya. Dan jika tidak mau mereka menurutnya, nescaya dipukul atau dipenjaranya. Maka jadilah pada waktu itu mulia dan dihormati orang yang berbuat maksiat, dan hina pula mereka. Dan orang ini katanya adalah isi neraka kepada Allah, dan jadi hina dan sakit orang yang baik dan mulia pada Allah Ta'ala. Orang yang jahat jadi mulia, orang yang baik pula jadi hina, diperbuat oleh mereka. Ini dia yang ketiga, pemerintah yang zalim, yang menjadikan maksiat mulia, yang menjadikan taat pada Allah jadi hina. Siapa yang mempertahankan Islam dihinakan, siapa yang ikut dia buat maksiat, yang tu dimegah-megahkan dia. Yang ketiga. Yang keempat, wal mustahillu li hurmillah, orang yang mengatakan halal dan harus segala yang diharamkan oleh Allah. Allah kata babi itu haram, dia kata harus, dilaknat. Arak tu haram, dia kata tak apa, ni hak orang kafir nak minum, dilaknat. Yang Allah kata haram, dia kata halal. Yang Allah kata halal, dia kata haram. Air Zam-Zam tu halal, oh tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Air Zam-Zam tu halal, oh tak, dekat 10 kali tak.
Babi, babi boleh 10 kali boleh. Pelik sungguh zaman sekarang ni. Air Zam-Zam yang Nabi kata ubat, air Zam-Zam ni adalah ubat mengikut penyakit yang kamu dapat. Niatkan. Sepatutnya air Zam-Zam ni lah yang dibawa balik banyak-banyak, supaya orang pakat minum air Zam-Zam. Dia ubat. Tapi hari ni air Zam-Zam tak boleh bawa balik, tak dibenarkan. Apa nak jadi ni? Kita nak pergi Mekah ni, kita bukan nak bawa balik jubah kat Maidim lambak. Kita bukan nak balik kurma kat saudagar kurma bersepah. Yang kita nak sangat apa? Air Zam-Zam. Dulu air Zam-Zam bawa balik besar lah, 10 liter. Kemudian jadi kecil, 5 liter. Lah, 1 liter pun tak boleh. Saya ingat dulu-dulu orang belah negara India, Pakistan dulu, dia orang ni nak bawa balik air Zam-Zam tu, nak bagi banyak macam mana? Mereka perah air Zam-Zam dalam kain ihram tu, rendam, boh lambek balik sampai kampung, perah balik, tak ada air Zam-Zam. Punya nak bawa balik. Kita tak sanggup minum, kain tola tu perah, minumlah air Zam-Zam. Tak sanggup kita. Tapi dia buat punya nak air Zam-Zam. Kita tak tahu. Yang jadi ubat tak boleh, yang hak tak jadi ubat tu disuruh ambil. Allahu Akbar. Baik, kemudian wal mustahillu min itrati ma harramallah, mengatakan harus menyakiti ahli rumahku akan barang yang diharamkan oleh Allah. Yang kelima yang dilaknat ialah orang yang menghina, yang menyakiti ahli bait. Ada yang mengkafirkan Siti Aisyah, ada yang mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, ada yang menghina keluarga Nabi. Mereka kutuk, melaknat ahli keluarga Nabi. Maka orang demikian juga dilaknat oleh Nabi. Dan yang keenam, wattariku lis-sunnati, meninggalkan bagi jalanku kerana benci akan dia. Yang keenam, orang yang meninggalkan sunnah Nabi. Wattariku lisunnati, yang dilaknat oleh Allah ialah orang yang meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, cuba tengok berapa banyak dah sunnah Nabi yang kita tinggalkan. Cek balik. Dan kita kata ada benda lain yang lebih baik daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fikir-fikirkan, adakah kita ni termasuk dalam 6 kumpulan yang dilaknat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? InsyaAllah kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.